Sebelum tu, mukadimahnya Puan. Apakah itu kesilapan pengubatan? Silakan. Okey Sheila dan tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Okey, kesilapan pengubatan ni ialah satu term yang kita panggil medication error yang berlaku apabila ubat yang diberikan kepada pesakit ataupun ubat yang diambil oleh pesakit itu adalah tidak betul dan tidak tepat dan ia mampu mengakibatkan kesan mudarat kepada pesakit. Ya. Okey. Ia boleh disebabkan oleh dua pihak Sheila. Kat sini kita ada dua target group yang berbeza. Satu ialah masyarakat umum, public, dan satu lagi pengamal kesihatan. Okey, daripada pihak pengamal kesihatan, ubat tersebut mungkin diberi dengan salah oleh anggota kesihatan daripada institusi-institusi kesihatan. Daripada pihak pesakit sendiri, mungkin dia terima ubat yang betul tapi diambil dengan cara yang salah apabila dia tiba di rumah nanti. Ya. Okey. Ya. Dan medication error ni, kesilapan pengubatan ni sebenarnya dia boleh dielakkan. Kalau kita tahu apakah risiko-risikonya, kita dapat kenal pasti dan kita dapat ambil tindakan di peringkat awal. Okey, contoh-contoh kesilapan pengubatan yang boleh berlaku bagaimana tu Puan? Okey Sheila, actually kesilapan pengubatan kita boleh tengok area-area ataupun risiko-risiko yang tinggi di kalangan pesakit kita. Baik. Kita tengok kepada macam jenis pesakit yang berisiko tinggi di mana kesilapan pengubatan ataupun medication error ni is more likely to happen. Contohnya macam pesakit-pesakit yang mempunyai pemahaman yang kurang ataupun daya ingatan yang kurang, dia menyebabkan komunikasi yang tak berkesan antara pengamal perubatan dan juga pesakit tersebut. So dia tak terima arahan ataupun instruction yang betul. Kita pernah terima di mana pesakit tu sepatutnya ubat tu dia bawa untuk disuntik di klinik tapi di balik rumah dia minum. Bahaya. Pernah jadi macam tu. Aduh. So tengok kepada jenis pesakit dan instruction yang diberikan kepada pesakit tersebut. Kita tengok juga kepada jenis social class ataupun social support yang diterima oleh pesakit. Sebab ada juga di kalangan pesakit kita ni daripada golongan gelandangan yang tak ada rumah, so ubat dia kerap hilang ataupun dia tak ingat bila nak makan, dan itu di mana kesilapan pengubatan boleh berlaku. Ataupun pesakit yang generally memang ubat dia banyak sebab dia ada latar belakang penyakit yang banyak so menyebabkan dia mungkin keliru. Betul. Okay. Ada banyak ubat. Okay. And ataupun ada juga pesakit yang bekerja waktu yang tak menentu. Okay. Grab driver for example ataupun dia kerja hingga waktu malam. Bila waktu makan ubat pada waktu tertentu dia terlupa. Selalu miss. Biasanya patient yang bekerja sampai larut malam. Itu risiko-risiko pesakit yang biasa mengalami ataupun biasa melakukan medication error lah. Dan kita juga tengok kepada jenis-jenis lain iaitu macam perubahan-perubahan yang berlaku pada ubat pesakit. Patient ni Sheila, tuan-tuan dan perempuan semua, kalau dia biasa makan ubat tu hari-hari for many years, biasanya tak akan ada apa-apa masalah berlaku. Betul. Contohnya ubat darah tinggi, amlodipine 5 mg setiap hari, satu hari sebiji, makan sepanjang hayat, biasanya tak ada masalah berlaku. Masalah berlaku apabila ada perubahan. Contohnya dia masuk ward, lepas tu ubat tu ditukar, dinaikkan, and then biasa dia pergi klinik A tapi dia masuk hospital A, lepas tu ada perubahan dan discrepancy antara dua preskripsi tersebut. So doktor yang dekat klinik A tak tahu. So mungkin dia akan terima ubat yang berlebihan ataupun dia pun confuse ubat yang mana dia patut makan. Yang ini contoh, yang ni amlodipine 5 mg, yang ni amlodipine 10 mg for example. Dia mungkin akan ambil dua-dua kalau dia tak tahu. So perubahan-perubahan juga macam kalau ada ubat yang baru, ubat yang dia tak familiar for example. Kita pernah terima patient minum ubat kumur. Ubat kumur kan patutnya dia kumur je. Lepas tu dia patut luar. Ni dia telan. Tapi ada yang telan menyebabkan iritasi pada tekak dia pun ada juga macam tu. Dan ada juga yang jadi apabila pesakit dia tak aware tentang ubat yang dah luput. Ubat dia ada tarikh luput yang tersendiri. Ubat yang belum buka dan ubat yang dah buka dia ada tarikh luput yang berbeza bergantung kepada pengilang.
So kalau kata tak disimpan dengan baik ataupun patient tu tak aware tentang ubat luput tersebut, mungkin keberkesanan dia tu kurang. Dan dia juga kita kategori sebagai medication error lah. Okey, itu antara kesilapan-kesilapan yang berlaku lah. Itu kita memang akui sebab kadang-kadang bila ubat tu contoh kena makan separuh je. Nak kepak susah, dia makan sebiji terus. Rasanya macam tak ada efek kot. Tapi tak boleh Tak boleh. Kena ikut arahan. Kena ikut arahan dan dos yang telah ditetapkan. Itulah dia. Adakah kalau kita melakukan kesilapan yang tidak disengajakan atau tersengaja, impak kesilapan pengubatan kepada pesakit ni bagaimana tahapnya puan? Impact tu tuan-tuan dan puan-puan kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis. Satu, impact fizikal. Dua, impact financial. Tiga ni impact gangguan-gangguan mental, emosi dan fisiologi dan sebagainya. Untuk kesan fizikal, Sheila, dia bergantung kepada kadar keterukan. Kita boleh kategorikan dia daripada ringan, sederhana ke teruk. Kalau ringan tu mungkin tak ada apa-apa efek. And depends juga kepada jenis kesilapan pengubatan. Contoh kalau dia miss ubat tu, mungkin ubat tak berkesan, rawatan tak berkesan, ataupun dia terambil double, dia terambil lebih, mungkin dia punya kesan sampingan tu akan menjadi berganda. Okay. Daripada saya cakap tadi tu, ringan, sederhana dan teruk. Kalau ringan tu mungkin dia tak rasa apa-apa, ataupun dia sementara dan tak perlukan apa-apa rawatan. Itu macam setakat rash, ruam di kulit ataupun pening kepala. So ini kita kategorikan sebagai biasalah ringan. Tapi sederhana tu mungkin dia memerlukan rawatan dan dia memerlukan pesakit tu masuk ke ward dan memerlukan rawatan yang serius lah, intervensi. Dan teruk ni pula boleh terjadi apabila dia boleh mengancam nyawa pesakit tersebut ataupun mungkin boleh merenggut nyawa pesakit. Ini kita kategorikan sebagai teruk. Iaitu daripada kesan fizikal. Daripada kesan kewangan pula, sebab pasien tu terpaksa menanggung beban kos rawatan yang tinggi akibat daripada medication error tersebut. Mungkin dia terpaksa stay dekat ward dengan jangka masa yang lama. Ataupun ada juga kita pernah terima laporan pesakit terima ubat titis mata dengan kekuatan yang tinggi sampai menyebabkan penglihatan dia kabur. So dia tak dapat pergi kerja selama seminggu, menyebabkan dia hilang sumber pendapatan selama seminggu. Pun ada juga jadi macam ni. Dan dia juga mengundang masalah-masalah lain lah. Contohnya macam gangguan mental, gangguan emosi pada pesakit tersebut. Bermakna kat sini kita tak boleh pandang ringan lah benda ni kan. Maknanya kena ikut arahan dan kena ada orang yang membantu kita lah. Kalau kita rasa kita tak boleh nak handle ubat-ubatan yang banyak ke apa ke, minta tolong siapa-siapa untuk bahagikan. Kan dia ada macam bekas untuk kita isikan hari ini, Isnin makan banyak ni, pagi, petang, malam kan. Ahli keluarga mainkan peranan yang sangat penting kepada ibu bapa ataupun nenek ataupun dekat rumah. Bahagikan ubat siap-siap ikut masa, ikut hari macam Sheila cakap tu. Bagaimanakah kesilapan pengubatan boleh dielakkan oleh doktor dan juga jururawat, dan apakah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kesilapan pengubatan? Silakan Puan. Okey. Dekat sini ada dua soalan ya Sheila. Satu, apakah yang boleh dilakukan oleh doktor dan jururawat untuk mengelakkan kesilapan pengubatan, dan apa yang boleh dilakukan? Okey, saya jawab soalan yang pertama dulu. Baik. Okey, untuk pengamal perubatan, doktor dan jururawat, saya cakap as a whole lah, semua pengamal perubatan, sebab kesilapan pengubatan ni dia boleh berlaku daripada awal di mana doktor pesan ubat. Doktor pesan ubat dan preskripsi tu akan sampai ke farmasi untuk disediakan oleh pihak farmasi. Kalau pesakit tu pesakit luar, ubat terus akan diberikan kepada pesakit. Tapi kalau pesakit tu ialah pesakit dalam dan pesakit tu duduk di ward, dia akan pula dipaskan kepada pihak nurse, jururawat ataupun penolong pegawai perubatan untuk diberikan kepada pesakit. So kat sini ada 3 proses yang utama yang kita panggil prescribing oleh doktor, pendispensan oleh pihak farmasi, dan juga administration daripada pihak nurse. So ketiga-tiga pihak ni memainkan peranan yang penting lah. Setiap satu proses tu dia ada skill set ataupun kemahiran yang berbeza-beza. Untuk kalau kita nak zoom setiap satu tu, mungkin akan ambil masa sikit lah. Prescribing dia punya do's and don'ts yang berbeza dengan administration. Tapi in general, kita akan tekankan konsep 5R. Dalam English kita panggil 5R, 5 rights.
Dalam bahasa Melayu kita panggil 5B, 5 yang betul lah. Okey, benda yang sama kita bagi tahu kat pesakit, 5 betul. Benda yang sama juga kita bagi tahu kepada pengamal perubatan. Okey, iaitu 5R, 5 right. Kita kena pastikan right patient, right drug, right route of administration, okey. Dan juga right instruction. Yang keempat ialah right dose dan yang terakhir ialah right time. Right time. Okay. So 5 right ni kalau saya boleh kupas sikit, right patient yang biasa kita akan tekankan kepada pengamal perubatan ialah kita hendaklah kenal pasti pesakit yang betul ketika menulis ubat untuk pesakit, memesan ubat, memberi ubat kepada pesakit. So kita ada kat sini satu prosedur yang kita namakan two identifier. So bila kita nak berikan ubat kepada pesakit, kita kena pastikan nama dia adalah nama yang betul, dan juga satu lagi identifier seperti tarikh lahir ataupun alamat yang kita akan confirmkan adakah itu orang yang betul. Sebab Sheila, nama pesakit sama ni adalah satu benda yang sangat biasa. Muhammad, Noraini, bila kita panggil dekat kaunter for example kan, dia datang, bila kata adakah awak nama sekian-sekian, dia akan kata ya. Tapi kita kena pastikan apakah nama kamu, apakah alamat ataupun nombor IC. So kita akan pastikan ini pesakit yang betul, baru kita serahkan ubat kepada dia. Sama juga yang berlaku di ward, kita kena pastikan ada 2 identifier. Okay. Dekat ward pun sama juga. Bila dalam ward yang ramai-ramai pesakit tu, mungkin ada pesakit yang nama dia hampir sama. So sesuatu perlu dilakukan, sebab ada juga inisiatif di mana mereka buat tagging. Patient nama Noraini dan patient nama Noraini ni mungkin dia tak boleh letak dekat sangat, at the same time tak boleh jauh sangat. Dan dia akan buat tagging kat situ, supaya semua orang aware tentang kehadiran pesakit nama yang sama ni. Iaitu yang berkaitan dengan right patient. Right drug pula, kita kena pastikan ubat yang betul diberi kepada pesakit. Nombor 1, alahan. Kalau patient ada status alahan, kita kena pastikan kita tak berikan ubat yang patient mempunyai alahan ataupun sejarah alahan terhadap ubat tersebut. Dan kita juga kena kenal pasti ubat yang patient sedia ambil. Sama ada daripada institusi kesihatan itu sendiri ataupun daripada tempat-tempat lain, untuk mengelakkan yang kita panggil satu terma yang bernama polypharmacy, iaitu ubat yang berganda-ganda. Macam saya dah bagi contoh tadi kan, ubat amlodipine daripada klinik A dan klinik B pun bagi benda sama. Kita nak pastikan kita tak prescribe ataupun berikan ubat yang sama. Kalau ia pun kita bagi ubat yang sama, kita maklumkan kepada dia. Juga kita sentiasa bagi tahu kepada staf kita lah, sentiasa berwaspada terhadap ubat yang mempunyai nama dan juga rupa yang serupa. Yang ni kita ada term yang tersendiri, nama dia look alike, sound alike. Di mana ubat ni dia nampak sama. So bila kita nak ambil dekat kaunter ataupun kita nak serve dekat ward, kita kena pastikan nama dia nama yang betul, label dia label yang betul. Jangan sekadar tengok rupa dia sahaja. Especially ubat yang ada banyak strength. Macam contoh ada ubat metformin, kita ada 500 mg, kita ada 750 mg, 1000 mg, rupa dia sama aja daripada dulu. Tapi yang penting kita kena baca label dia. Right route of administration, kita kena pastikan kaedah administrasi ubat itu dikenal pasti dan ditentukan dengan jelas. Contohnya injection, kita ada banyak jenis injection. Kita ada injection intramuscular iaitu melalui otot, ada subcutaneous melalui lemak, dan injection punya tempoh, ada yang kita bagi secara bolus, one shot ataupun infusion yang kita kena bagi over 1 hour, contoh macam tu. So ini perlu dikenal pasti oleh doktor dan juga jururawat yang memberi ubat di ward. Cara untuk dilute ubat, untuk melarutkan ubat juga penting, especially terutamanya ubat-ubat yang kita panggil sebagai high alert medication. Ubat-ubat ni apabila dia berikan dengan salah, dia punya risiko untuk berlaku medication error dan harm kepada pesakit tu adalah lebih tinggi dan berganda. Mungkin ubat lain dia tak ada apa efek sangat, tapi ubat yang kita kategorikan sebagai high alert medication ni, walaupun dia salah sikit, harm dia berganda-ganda. Contoh ubat warfarin, walaupun salah 1 mg, tapi patient boleh mengalami pendarahan yang serius. Right dose, right strength, right frequency, right duration. Kita menyeru kepada semua pengamal perubatan. Pastikan dos yang sesuai diberikan kepada pesakit, dan juga kita boleh merujuk kepada bahan rujukan. Kita ada banyak apps sekarang ni, Sheila, tuan-tuan dan perempuan semua. Kita banyak apps, contoh macam Medscape,
kita ada memes up to date, ada yang berbayar, ada yang free dan sebagainya. So make an initiative to download apps yang macam ni, yang is a credible one lah, supaya kita boleh jadikan dia sebagai rujukan ketika kita memberikan ubat kepada pesakit. Dan juga right time, tempoh yang betul, waktu yang betul. Saya rasa itu dari segi untuk doktor dan juga jururawat. Kalau kita sendiri untuk pesakit, pesakit pun kita akan tentukan, kita akan bagi tahu 5B yang sama juga. Pastikan ubat itu ubat anda. Okey, nama you. Bila you dapat ubat tu, anda pastikan itulah nama saya. Dan inilah nak instruction yang betul, semua kita dah pastikan ia betul. Yang kedua, bila kita tengok right name, nama kita, right drug, ubat itu nama dia ialah nama yang kita kenal lah, iaitu ubat yang biasa dia ambil. Ataupun kalau dia tak biasa ambil, dia perlu tanya supaya dia dapat kepastian. Jangan diam saja. Itu penting. Ini kalau pesakit lah kan. Ini kalau pesakit. Sekejap saya tengok sikit. Lepas tu kita akan juga bagi tahu kepada pesakit, right route of administration tadi tu, macam kita cakap tadi tu. Ubat yang injection ataupun ubat yang minum, make sure kita tahu yang mana satu yang yang tak boleh dimakan, ubat kumur tak boleh ditelan, ataupun yang hisap ke. Kalau hisap tu kita gigit telan boleh? Dia depends kepada selalu kan macam tu kan, orang tak nak hisap, dia macam tak nak lah, nak cepat kan, digigit dia telan. Boleh ke macam tu? Sheila, dia depends kepada ubatnya, sebab ubat ni, setiap ubat tu dia formulasi dia berbeza. Ubat ada certain ni diformulasi dia macam extended release, di mana dia ni special, dia tak boleh dipecahkan, dia tak boleh di-crush, dia tak boleh digigit. So ubat-ubat macam ni dia kena ditelan secara sebiji. So ikut instruction yang diberi, ikut arahan. Jangan tak boleh pecahkan, tak boleh dicampur. So ada arahan yang tersendiri. Kita suka ambil mudah kan, nak cepat ke apa kan, kita pun gigit lah, apalah, macam-macam tip. Bila sebesar tip ni, ada tak tip bagi kita nak kena pasti kesilapan pengubatan? Nak kena pasti kesilapan pengubatan. Yang ini biasanya di fasiliti institusi kesihatan lah. Ada dua cara kita boleh kenal pasti medication error ni. Nombor satu, cara ni ialah reaktif, iaitu kita menerima laporan daripada anggota lah. Apabila berlakunya error, that's why kita encourage staff kita encourage pengamal perubatan, apabila berlakunya error, come forward and report, supaya kita boleh belajar dan supaya kita boleh mengambil tindakan di atas masalah tersebut. Iaitu secara reaktif. Tapi secara proaktif pula, kita boleh dapat tahu daripada laporan-laporan yang miss, yang kita ada. Apakah error yang kerap berlaku, apakah sistem kelemahan-kelemahan yang boleh kita perbaiki. So dekat sini kita boleh analyse, daripada mesyuarat dan perbincangan kita boleh dapati apakah kita punya top masalah dalam sistem kita yang kita boleh perbaiki. Kita nak tanya jugalah peranan farmasis dalam memastikan preskripsi ubat adalah tepat untuk kita elakkan kesilapan perubatan ni. Bagaimana puan? Pegawai farmasi ni, dia punya role dia besar, sebab dia ni yang menerima preskripsi. Dekat kaunter yang kita nampak, dia terima preskripsi, dia sediakan ubat tu, dia jugalah yang dispense kat pesakit. So tugas dia ialah untuk menyaring preskripsi tersebut, dan pastikan ubat semua adalah betul. Dia juga perlu membuat perbandingan dengan ubat yang pasien dah makan sedia ada. Dalam sistem kita biasanya kita boleh check, what is the active prescription, what is the current prescription. Kita boleh compare ubat apa yang bertindih, ubat apa yang tak ada, ubat apa yang dah berubah. Sebab ini memang kerap berlaku. Dan pegawai farmasi juga berperanan untuk melakukan intervensi. Kalau ada apa-apa masalah, boleh kontak doktor dan bagi tahu apakah intervention yang you suggest untuk lakukan. Pegawai farmasi juga dia berperanan untuk memberi pendidikan pada pesakit, memberi kaunseling agar pesakit faham. Kita ada banyak program-program kenali ubat anda, ada kenali ubat anda lah, nama program tersebut, untuk pesakit lebih memahami tentang ubat masing-masing. Dan pegawai farmasi pun juga yang memberikan pendidikan dan juga program-program kesedaran kepada anggota kesihatan sendiri.
Dan juga pegawai farmasi memang dialah yang bertanggungjawab untuk menganalisa laporan-laporan medication error, laporan-laporan adverse drug reaction kalau ada apa-apa kesan sampingan supaya dia kesan yang sama tu tidak berulang lagi. Okey, itu antara peranan farmasis. Yeah. Satu lagi berkenaan dengan teknologi baharu seperti perkomputeran perubatan. Adakah ia boleh membantu mengurangkan kesilapan pengubatan atau bagaimana, Puan? Okey, teknologi ni memang dah banyak kajian yang menunjukkan bahawa kalau dia dicipta dengan baik, design dia bagus dan cara pelaksanaan dia pun bagus, dia boleh memberi impak yang positif kepada healthcare. Contoh yang kita ada sekarang ni ialah pengkomputeran perubatan ataupun kita panggil sebagai Computerized Prescriber Order Entry CPOE yang kita dah ada di beberapa fasiliti kesihatan kerajaan, di mana ubat yang dipesan oleh doktor ni, instead of doktor tulis secara manual, dia masukkan dalam sistem. Ya, apabila dia masukkan ke dalam sistem ni, dia dapat elakkan beberapa masalah kesilapan pengubatan. Contohnya kita akan dapat elakkan masalah tulisan tak jelas, penggunaan singkatan nama ubat yang susah dipahami, ataupun pesanan secara lisan, verbal order. Ya, sebab semua kita dah boleh key in terus masuk dalam komputer dan dia jelas dekat situ. Ya, and then rekod pesakit pun senang untuk kita capai dekat situ. Doktor boleh tengok, nurse boleh tengok, farmasi boleh tengok. Senarai ubat dalam sistem pun dia memang standard, so tak akan ada lagi nama ejaan yang berlainan. Dia boleh pilih daripada standard order set ataupun dos yang memang dah sedia ada dalam sistem itu. Itu antara salah satulah contoh teknologi yang ada. Banyak lagi teknologi-teknologi lain yang wujud pada waktu kini, contohnya macam barcode teknologi, automated dispensing cabinet, smart infusion pump delivery system dan macam-macam lagi lah. Okey, ini ada soalan daripada rakan kita di Facebook. Ya. Apa jadi kalau saya makan ubat dah expired? Aisyah Kamarudin. Kalau kita makan, terima kasih Aisyah Kamarudin di atas soalan anda. Kalau anda makan ubat expired dan anda telah ketahui bahawa ubat tu telah expired, first of all, sila buang ubat tersebut. Buang Okey, jangan. Buang aja ubat tersebut. Jangan terus makan lah. Kok sayang ke apa ke, tak boleh? Jangan. Okay, maksudnya kalau dia dah expired tu maksudnya dia dah tidak berkesan dan mungkin dia boleh menyebabkan mudarat kepada anda. Okay, and then dapatkan ubat yang baru. Okay, dan monitor kalau ada apa-apa kesan sampingan yang berlaku pada anda. Okey. Ini Zahadin pula, dia kata, Puan nak tanya ni, perbezaan antara ubat dengan suplemen. Ubat yang suplemen. Ubat ni dia ada active ingredient dia yang tertentu yang boleh kita synthesize secara bulk dalam kilang for example. Tapi suplemen ni dia kategori lain. Dia adalah daripada sumber-sumber lain seperti herba ataupun ubat-ubat tradisional yang juga mempunyai fungsi yang sama. Okey. So sebenarnya tak ada masalah pengambilan antara kedua-dua ni. Yang penting kena ikut arahan juga. Yang penting kena ikut arahan, dan juga kalau kata ambil ubat suplemen ataupun ubat-ubat herba, pastikan dia daripada sumber yang boleh dipercayai. Mendapat kelulusan dan berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Okey, itu paling penting. Nasihatlah yang terakhir kepada orang awam dan juga kepada pendengar dan penonton kita, Puan, tentang tajuk kita pada hari ini. Silakan. Okey, nasihat saya pada orang awam saya bagi nasihat kepada orang awam dan juga kepada semua pengamal perubatan lah ya. Okay, kesilapan pengubatan ni kita boleh elakkan kalau semua pihak memainkan peranan masing-masing, termasuklah anggota kesihatan, pesakit dan penjaga. Okay, bersempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia, iaitu kita panggil sebagai World Patient Safety Day pada 17 September. Okay, yang bertemakan Engaging Patients for Patient Safety dengan slogannya Elevate the Voice of Patient. Okay, saya bagi pihak wakil bahagian amalan dan perkembangan farmasi ingin mengajak semua anggota kesihatan agar pesakit disantuni dengan baik dan dilayani dengan baik dalam penjagaan kesihatan mereka oleh anggota kesihatan. Ini boleh dicapai dengan menyediakan platform dan peluang kepada pesakit dan keluarga dan komuniti untuk menyuarakan kalau ada apa-apa kebimbangan, harapan dan kemusykilan mereka dalam memantapkan keselamatan kesihatan mereka. Okey.
Dan apabila pesakit ni dia take part dalam dia punya penjagaan kesihatan, ini mampu memberi impak positif dalam aspek keselamatan dan juga hasil rawatan pesakit. So akibatnya pesakit boleh menyumbang dalam keselamatan mereka dan insya-Allah kepada keselamatan pengubatan as a whole in our country.